Koperasi dan Kepenggunaan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah memberikan pandangan dan mengutarakan isu-isu yang berkaitan dengan kementerian ini semasa menjunjung kasih kitab ucapan Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong 2013 yang baru lalu. Terdapat 4 isu besar yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, iaitu berkaitan dengan kedai rakyat satu Malaysia, kedai hardware satu Malaysia, harga topeng muka N95 dan juga isu harga barangan. Saya akan memberikan maklum balas ke atas setiap isu serta pandangan yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Saya percaya dan cukup yakin bahawa pandangan dan cadangan tersebut amat bermanfaat bagi membantu kementerian memperkokohkan polisi dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Tuan Yang Pertua, isu pertama ialah memperbanyakkan kedai rakyat satu Malaysia ataupun KRIM. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang berhormat Lenggung berkaitan dengan cadangan supaya kerajaan memperbanyakkan pembukaan kedai rakyat satu Malaysia atau KRIM ini. Seperti mana ahli yang berhormat sudah maklum, pelaksanaan projek kedai rakyat satu Malaysia adalah berlandaskan prinsip satu Malaysia di mana semua rakyat akan mendapat manfaatnya. Program KRIM telah dapat membantu rakyat dari segi mendapat pilihan barangan keperluan asas pada harga rendah dan berkualiti. Secara tidak langsung, ia meringankan bebanan kos sara hidup dan menikmati produk yang setanding kualitinya. Sehingga kini, sebanyak 397 jenis produk satu Malaysia kedai rakyat meliputi beras, roti, tepung, minyak masak ni puasa. Minyak masak dan gula telah dijual di semua kedai KRIM. Dan untuk memperluaskan lagi jaringan kedai rakyat satu Malaysia ke seluruh negara, kerajaan telah menetapkan sasaran sekurang-kurangnya satu kawasan parlimen, satu KRIM. Sehingga kini terdapat sebanyak 93 buah kedai rakyat satu Malaysia telah diwujudkan di seluruh negara. Pada masa yang sama, kerajaan juga telah menetapkan sasaran sebanyak 57 buah KRIM dibangunkan di 57 kawasan parlimen di Sabah, Sarawak dan Labuan pada tahun ini. Setakat ini, sebanyak 4 buah KRIM telah beroperasi di Sabah, iaitu di Parlimen Sepanggar, dan Tuaran pada tahun 20 tahun lepas serta Parlimen Kota Belud dan Tawau pada tahun ini. Di samping itu, sebanyak 5 buah KRIM lagi dalam proses ubah suai iaitu di kawasan Parlimen Kimanis, Putatan, Sempurna, Beaufort dan Kota Kinabalu. Di Sarawak pula, sebanyak 6 buah KRIM telah beroperasi iaitu di Parlimen Putrajaya dan Kota Pandawan pada tahun lepas serta di Parlimen Mambung, Stampin, Kota Samarahan dan Seri Aman pada tahun 2013 tahun ini. Selain itu, sebanyak 9 buah KRIM dalam proses ubah suai iaitu di kawasan Parlimen Sibu, Miri, Lubuk Antu, Baram, Mukah, Sibuti, Betong, Batang Lupa dan Saratok. Bagi lain-lain kawasan parlimen, pihak kementerian masih dalam proses untuk mendapatkan lokasi premis yang bersesuaian. Jelasan. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat sekalian, bukan kewujudan kedai rakyat satu Malaysia semata-mata yang membolehkan rakyat memperolehi produk satu Malaysia, kedai runcit, penjualan runcit produk satu MKR oleh kedai runcit lain melalui modal 2, KRIM telah melibatkan sebanyak 548 kedai runcit di seluruh negara. Di samping itu, mulai tahun 2013, produk KRIM juga merupakan antara barangan yang terlibat di dalam projek penyeragaman harga di mana kerajaan memberi subsidi pengangkutan ke atas penghantaran barang keperluan harian ke kawasan pedalaman Sabah, Sarawak dan Labuan. Ya, Bukit Gantang. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya adalah berkenaan dengan kedai rakyat satu Malaysia. Sepatutnya
mekanisme untuk mendapatkan barang kedai rakyat satu Malaysia ni sepatutnya diberikan kepada mereka yang berpendapatan mungkin berada di paras kemiskinan. Sedangkan kedai rakyat satu Malaysia semua orang boleh beli, termasuklah yang bertaraf menteri pun boleh beli. Jadi saya rasa tidak mencapai matlamat untuk kita nak memberikan kepada rakyat yang berpendapatan rendah. Oleh itu sepatutnya kena ada kad. Misal kata kad yang memerlukan mereka yang nak pergi situ ini yang layak untuk mendapat pembelian daripada kedai rakyat satu Malaysia. Sedangkan apa yang berlaku semua orang boleh beli. Sekian, terima kasih. Bukit Gantang ya, dengan pandangan dia dan sebagainya. Saya ada sebutkan dalam jawapan saya tadi. Krim ini dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. Tak kira daripada yang berpendapatan rendah, tinggi dan sebagainya. Sebab kita, we got to be fair to everybody dengan izin Yang Berhormat. Walau bagaimanapun pandangan macam yang disebut tadi, kita ada program-program lain yang untuk rakyat pendapatan sederhana, ada program-program lain pula. Yang untuk krim ini kita nak semua rakyat mendapat faedah, termasuklah Yang Berhormat Bukit Gantang sendiri. Okey. Isu yang kedua yang bangkitkan adalah mewujudkan kedai hardware satu Malaysia. Yang Berhormat Lenggong juga ada menyebut, ada mencadangkan supaya kerajaan mewujudkan kedai hardware satu Malaysia. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Batu Gajah. pada masa kini kerajaan belum, saya baru dah nak mula isu hardware. Ini isu apa ni? Isu yang sama tadi. Kedai rakyat satu Malaysia dah berpindah ke hardware. Saya dah masuk isu yang lain. Kedai rakyat satu Malaysia boleh? Tak, saya dah selesai tadi, saya masuk Batu isu Gajah baru ni. Minta maaf lah. Tunggu. Untuk sebelum saya ahli-ahli Yang Berhormat, pada masa kini kerajaan belum bercadang untuk mewujudkan jaringan pembekalan bagi barang hardware di bawah konsep barangan satu Malaysia. Belum lagi. Sekiranya cadangan tersebut ingin dilaksanakan, ianya memerlukan kajian yang mendalam dan konsultasi dengan pelbagai pihak bagi memastikan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan memenuhi prinsip peraturan mesyuarat, iaitu produk dan perkhidmatan adalah berkualiti. Kita ada satu isu perkara yang penting nak bangkitkan di sini berkaitan dengan kedai peraturan mesyuarat. Dan perkhidmatan adalah berkualiti, harga rendah dan rakyat mendapat tapi bila ada satu manfaatnya. perkara yang penting saya nak bangkitkan di sini, bagaimanapun kerajaan menggalakkan pihak swasta untuk melaksanakan inisiatif di bawah jenama satu Malaysia yang menempatkan tiga prinsip tadi. Kalau tiga prinsip itu diperakui, kita akan berikan lagi banyak produk-produk untuk rakyat. Menteri, jadi Yang Berhormat Lenggong. Lenggong. Saya cadangan tadi. Cuma Batu Gajah ni bukan macam ni kedai rakyat satu Malaysia ke Lenggong? Tak, tadi nak bagi tahu ke Batu Gajah. Jangan buat macam dia jadi di Perak dulu. Datuk, Menteri. Saya pun tahu peraturan mesyuarat, bukan saya tak tahu peraturan mesyuarat, tapi bila saya minta jalan, kena bagi. Tak bagi jalan macam mana? Lenggong jangan pandai sangat. Saya pun tahu peraturan mesyuarat. Macam Dun Perak. Tadi saya kata jangan buat macam Dun Perak. Di parlimen ada peraturan Yang Berhormat. Lenggong, sila teruskan. Yang Berhormat Menteri, setengah jam boleh habis Yang Berhormat Menteri. Setengah jam ya. Yang Berhormat. Cuma saya nak sebut sini, apa yang nak kita buat ini bagi membantu kontraktor kelas F yang hari ini sebenarnya dia tidak mendapat keuntungan yang besar. Kerana terpaksa membayar barang yang cukup mahal, barang-barang pembinaan dan sebagainya. Jika ini dikaji dengan serius, saya harap ia membantu untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ini cadang yang baik, sesuatu yang baik. Dan ini insyaAllah kita akan buat kajian. Kita senantiasa letakkan rakyat didahulukan. Ada keperluan, insyaAllah kita akan perkenalkan produk ini, Yang Berhormat Lenggong. Ya? Okey. Isu yang ketiga yang dibangkit ialah berkenaan isu kawalan harga topeng muka N95 yang emas tu. Izinkan saya seterusnya menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat baru mula kawalan harga berkaitan dengan kawalan harga topeng muka N95. Nak tanya pasal topeng ni. Krim dah habis tadi. Dia jadi tak tahu macam mana ni orang lama. Tak apa Yang Menteri, terus jawapan. Sebab okey, minta maaf. Ini bulan puasa buat atau panjang. Seperti mana ahli-ahli Yang Berhormat sudah maklum, Kementerian telah mengisytiharkan topeng muka sebagai barangan harga terkawal. Di bawah Akta Kawalan Harga dan
anti pencatutan 2011 dan barang kawalan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 berkuat kuasa 26 Ogos 2009. Tujuan kawalan harga ini dilaksanakan adalah untuk memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan memanipulasi harga ketika permintaan terhadap topeng muka naik secara mendadak, terutama ketika bencana alam dan wabak penyakit berjangkit. Manakala kawalan bekalan pula adalah bagi memastikan peniaga tidak menyorok atau menahan barang tersebut daripada sampai ke pasaran. Walau bagaimanapun pada keadaan biasa, pemborong dan peruncit diwajibkan menjualnya tidak melebihi harga maksimum yang ditetapkan oleh kerajaan. Untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat juga, Kementerian tidak mengenakan kawalan harga bagi semua jenis topeng muka. Topeng muka yang dikawal adalah dari jenis asas atau dengan izin jenis standard yang selalu digunakan oleh pengguna bagi mengurangkan kesan kesihatan akibat jerubu. Jadi contoh tadi saya tertinggal di luar contoh topeng tadi ya. Tak apa, teruskan. Terdapat juga topeng muka jenis N95 dijual di pasaran yang mempunyai nilai tambah atau dengan izin value added, iaitu bagi kegunaan khas dan spesifik. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, ada. Saya bawa sini untuk nak mana tahulah. Okey. Okey. Ya, pakai tak sesuai dia pakai di sini, Muhammad. Ya, tak perlu ya Muhammad, tak perlu. Terus jawab. Topeng, jadi berkaitan dengan aduan yang berhormat daripada Kulai mengenai topeng muka N95 yang dijual dengan harga RM8 seunit oleh sebuah farmasi bernama Kinta Baru Farmasi di Batu Pahat adalah tidak berapa tepat. Kulai di sini. Ada ya, okey. Hasil siasatan dijalankan oleh pegawai kementerian ini mendapati tidak terdapat premis perniagaan dengan namun demikian. Namun pemeriksaan ni pakai butuh tulis saja. Buat tuduhan yang tak berasas, yang tak tepat. Namun pemeriksaan telah dijalankan, kita cari juga. Kita jalankan pemeriksaan ke atas sebuah farmasi yang bernama Kinabalu Farmasi di Batu Pahat yang mendapati topeng muka N95 ada dijual dan harga jualan adalah mengikut harga kawalan maksimum kerajaan iaitu RM6 seunit. Farmasi-farmasi lain yang diperiksa di kawasan ini juga didapati mematuhi harga maksimum. Maknanya tuduhan itu tak ada lah, tak tepat. Manakala mengenai isu topeng muka N95 yang dijual dengan harga RM13.50 di Pulau Pinang, pemeriksaan juga dilakukan oleh pejabat kementerian ini dari 25 hingga 28 Jun 2013 ke atas 61 premis perniagaan yang menjual muka mendapati tidak ada peniaga yang menjual melebihi harga maksimum yang ditentukan. Hasil pemeriksaan mendapati peniaga menjual topeng muka N95 pada harga di antara RM4 sehingga RM6 seunit sahaja. Maknanya alhamdulillah mereka bekerjasama dengan kita dan rakyat gembira dengan situasi itu. Oleh hal demikian, sukacita saya memohon kerjasama daripada Yang Berhormat Kulai untuk mengemukakan aduan-aduan berkaitan dengan penjualan topeng muka atau apa-apa saja yang melebihi harga kawalan berserta dengan butiran terperinci premis, ada resit jualan, sekiranya ada kepada pihak kementerian bagi membolehkan penyiasatan dijalankan ke atas peniaga terbabit dan diambil tindakan jika didapati melakukan pelanggaran. Dia tak ada masalah. Ada apa-apa aduan beritahu pada kita. Tapi mesti cukuplah premis mana resit dan sebagainya. Supaya kita mudah melaksanakan dan juga mendenda, memberikan penalti kepada mereka. Kementerian terima kasih kepada Yang Berhormat Kulai di atas pandangan bagi mengkaji semula harga maksimum topeng muka yang ditetapkan semenjak tahun 2009 iaitu semasa penularan wabak penyakit H5N1. Ya, saya membaca sikit poin apa dah. Ya. Saya ingin merujuk ahli Parlimen Kulai sebab dia mislead ini Dewan, mengelirukan bawa peraturan berapa? 36/12 Ya. Iaitu dia mengelirukan Dewan dengan memberi pembohongan maklumat palsu kepada kementerian. Kementerian sudah periksa
Yang maklumat yang dia bagi tidak ada langsung. Bermakna dia berbohong. Tak apa, Kota Raja. Nanti Bagi dia peluang tanya kena batangan. dia ada Nanti saya niat baru ruling. membohong ke, dia betul-betul ada niat membohong ke, ataupun dia kehilangan fakta kalau dia sudah sampai. Tak apa, kita tunggu dia. Terima kasih. Teruskan Yang Berhormat Menteri. Tak apa Kota Raja. Terima Terus kasih, Menteri. Jadi cadangan pandangan untuk mengkaji semula itu, kementerian sebenarnya memang ada mempunyai cadangan untuk berbuat demikian. Walau bagaimanapun dalam melaksanakan kajian harga ini, kementerian perlu mengambil kira pandangan dan mendapatkan kerjasama daripada Kementerian Kesihatan, pengeluar dan pengedar topeng muka serta Dewan Perniagaan, juga Persatuan Perniagaan untuk mendapat maklum balas mengenai bekalan dan harga di pasaran kini sebelum menentukan harga maksimumnya wajar dan sesuai bagi topeng muka. We have got to be very fair. Bertanya pandang-pandang orang lain ni. Walau bagaimanapun, cadangan kulai dia akan kita ambil perhatian. Tuan Yang Dipertua, berkenaan isu harga barangan. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat Lenggong sekali lagi berkaitan dengan langkah-langkah menangani isu kenaikan harga barangan keperluan harian. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kerajaan telah menetapkan harga barang kawalan yang merupakan barang keperluan asas seperti petrol, diesel, gas petroleum cecair, gula, tepung gandum dan minyak masak. Ini bermaksud kerajaan tidak mengawal harga bagi semua barangan pengguna dan harga barangan tersebut ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran di pasaran. Cuma ekonomi terbuka seperti Malaysia, campur tangan kerajaan secara keterlaluan dalam penentuan harga akan menghalang sesebuah ekonomi berfungsi secara efisien dan ini boleh memberi kesan yang negatif kepada ekonomi dalam jangka masa panjang. Oleh sebab itu, kawalan harga dilaksanakan bagi barangan keperluan terpilih sahaja yang mana jika harganya tidak dikawal, ia akan memberi kesan langsung kepada perbelanjaan harian orang ramai. Kota Melaka. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dan terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri tentang kawalan di atas diesel. Tadi katakan diesel salah satu bahan yang dikawal. Saya dapat jawapan dari Kementerian Yang Berhormat. Katakan tidak kekurangan penggunaan diesel. Tetapi di negeri Melaka dan saya difahamkan Johor juga menghadapi kekurangan diesel. Hampir setiap petrol kios atau stesen petrol ni selalu dia keluarkan diesel habis. Sebab itu menjadi satu masalah untuk kenderaan yang menggunakan diesel. So apakah sebab dalam jawapan katakan memang tidak kekurangan, tetapi dalam pasaran memang kita menghadapi kekurangan. Ada tadi kajian dari Kementerian Datuk, apakah sebabnya? Adakah ini kerana banyak yang menggunakan ambil kesempatan ini untuk mendapatkan diesel dan jualkan sebagai komersial? Dan apakah pengkuasaan dari kementerian? Terima kasih. Menteri, sikit. Ada dua bangun. Terima kasih Datuk Speaker. Lenggong. Berkaitan dengan kawalan harga barang. Ini musim perayaan semakin hampir. Satu kawalan. Bekalan bagaimana? Apakah persediaan kementerian supaya memastikan bekalan cukup, harga kawal, apatah lagi musim perayaan yang semakin hampir. Itu saja yang nak dapat penjelasan. Silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Jadi pengenaan ini teaser again teaser beri soalan tentang ini teaser kekurangan disanakan seberapa bulan sudah. Tetapi menteri yang memberi saya satu jawapan langsung tidak menjawab saya punya soalan. Ya, sebab disandarkan kita menghadapi kekurangan ini teaser banyak hebat, banyak serius. Yang setiap ini Petrokio sampai setakat setengah bulan sudah habis ini dia punya peruntukan yang undi ini diesel lah. Jadi setiap lori ke bangkotan pergi sana mau long queue baru boleh beli RM20 punya diesel setiap vehicle. Jadi bagaimana saya seorang sini tetapi
kita nampak yang itu lesen yang ada itu lesen community drumming punya, menghantar diesel pergi luar bandar punya itu, hari-hari dia boleh dapat diesel. Tapi yang vehicle yang awam tidak boleh dapat. Jadi di sini kita mau tanya, berapa yang ini kota yang beri kepada ini syarikat-syarikat yang menghantar ini community drumming. Kita dapat tahu di sana kan ada 8 syarikat. Kita mau tahu ini 8 syarikat dia dan berapa kota yang ini syarikat yang menadakan. Dan juga di sana kan berapa kota yang diberi untuk sanakan. Ya. Ni Yang Bapak Menteri, isu baru ni. Isu baru, sandakan. Itulah. Ya. Saya nak menjawab kepada apa yang telah timbulkan dalam perbahasan titah diraja gitu. Kalau ianya tidak disebut, jadi susah jawapan saya betulis, sedikit untuk memberikan maklumat yang tepat. Saya tak nak mengin sebarangan saja. Walau bagaimanapun, Kota Melaka dan juga Sandakan tadi, berikan maklumat saya itu tempat-tempat mana yang dari segi kononnya ada kekurangan dari segi bekalan diesel dan sebagainya. Berikan maklumat saya, insya-Allah kita akan arahkan balik pegawai saya untuk melihat, mengkaji dan akan mengambil tindakan. Ini tak ada masalah, Yang Muhammad. Ini saya tak apa, sebab Kota Melaka pun sama juga. Saya tak ada masalah. Apa, Kota lepas Melaka ni bagi pada saya Yang macam Menteri. saya tadi, yang tepat betul di mana tempat kekurangan itu. Jadi besok saya boleh hantar penguatkuasaan kita, sangat insya-Allah nampaknya cukup cekap dalam hal ini untuk nak melihat. Tapi bantuan daripada Yang Berhormat, daripada publik, daripada orang ramai pun sangat perlu bagi membantu kita nak buat penguatkuasaan. Sama jugalah dengan soal kota tadi, tak ada dalam maklumat saya. Tapi saya akan bagi jawapan secara tertulis kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, tolong menjawab saya punya. Saya sudah kasih ini tanya soalan ini. Tetapi Menteri yang memberi jawapan yang serata general, tidak menjawab saya punya soalan. Di mana yang soalan penting. saya bilang? Soalan di mana tu? Ni Yang Berhormat Menteri. Tak apa, Yang Berhormat sandakan lepas ni bagi pada Yang Berhormat Menteri ya. Oh soalan. Okey. Oh soalan harian yang selalu dibuat di tak pagi tu. Baru inilah, baru ini yang saya dapat Yang Berhormat jawapan. Menteri dengan Wabi sandakan. Ni bukan dialog tak ni. apa, yang senakan kita jumpalah seorang-seorang. Kita bincang balik. Ya. Okey, senakan. Sila begitu terus. juga dengan lengging tadi, lenggong utama. Okey. Oh ni. Dah lama. Lengging ni 9, minta maaf. Ya, lenggong tadi soal bekalan jaminan tentang bekalan cukup tak cukup tu, sebenarnya pihak kementerian kita telah ambil segala kemungkinan untuk nak pastikan bekalan tadi cukup untuk hari perayaan. Sebab itu baru-baru ini 2 hari lepas saya sudah panggil komuniti industri berkenaan bekal-bekalan ini. Yang pembekal, pemborong dan sebagainya kita panggil, kita memesyuarat, berbincang dan saya telah beritahu mereka dan minta pula jaminan. Pada saya, jaminan yang telah diberikan oleh komuniti industri ini katanya bekalan akan cukup untuk hari perayaan. Itu janji mereka. Dan saya nak pastikan apa yang telah dijanjikan mereka itu ditepati. Sebab saya tidak mahu rakyat diseksa dan sebagainya. Jadi untuk pandangan Yang Berhormat tadi, saya akan ambil perhatian. Dan kalau ada perkara yang difikirkan Yang Berhormat boleh membantu, beritahu saya. Okay. Tak payah tunggu senakan, tunggu masa nak apa. Ya, pokok senang. Okey. Pasal barangan ni. Terima kasih, terima kasih Yang Berhormat kawan saya. Betul Yang Berhormat sebut tadi bahawa kita tidaklah mengawal kepada semua harga barangan. Tapi hakikatnya berlaku kenaikan harga dalam keadaan pendapatan rakyat yang tidak meningkat. Dan khususnya kepada barangan-barangan basah, barangan-barangan basah ni. Kadang-kadang kalau kita lihat, maknanya ada pihak mengambil kesempatan yang keterlaluan. Tambah dalam suasana hari raya. Sekarang ayam naik RM1.5 kupang. Naik RM1.5 kupang 1 kilo. Daging, Yang Berhormat tanya timbalan Yang Berhormat. Dia start ni saya baru dapat daripada kawan ni. Naik RM2 ke RM3 sekilo. Daging lembu tempatan. Daging import naik RM1. Ini maknanya setiap kali puasa, masuk bulan puasa, dia akan berlaku kenaikan. Jadi, apa langkah-langkah tindakan Kementerian Yang Berhormat dan juga bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk mencari jalan untuk bagaimana nak menghalang
benda-benda ini berlaku secara yang sewenang-wenangnya. Yang berhormat pokok Sena ya. Saya ucap terima kasih lah. Memang benarlah dan saya akui lah hakikat yang tentang kenaikan harga barang itu. Sebab itu saya sebut dalam jawapan saya tadi, ini manipulasi daripada kalangan peniaga-peniaga lah. Yang nak untung banyak dan sebagainya. Sebab itu saya tekankan dalam perjumpaan saya itu, mereka pun harus melihat juga, jangan dipentingkan hanya keuntungan mereka saja tanpa mengambil kira pula dari segi pengguna. Sebab itu saya tekankan juga, kita sebagai pengguna pun ada hak untuk kita. Kalau misalnya macam Abang Masah tadi, ada tempat lainnya lagi murah, kita pergi dekat sana. Kita kena ajar juga. Betul. Didikkan pengguna ini mesti sampai kepada satu tahap, baru mereka tahu yang dia juga ada hak untuk nak beli atau tidak barangan mereka. Yang kenaikan itu manipulasi dan sebagainya, saya tahu ada di Kedah pun kenaikan ayam dan sebagainya. Kita sedang buat siasatan ni. Saya nak cari ruang di mana kalau benar mereka ini berkongsi atau bermanfaat untuk sengaja nak naikkan, kita ambil tindakan. Mengikut akta kawalan harga ke, mengikut apa akta-akta yang ada ini, kita akan pergunakan. Kita akan kuat kasakan. Jadi saya begitu juga. Yang sebut Al-Ustaz memang benar saya tahu. Kita dapat siasatan dan kalau boleh yang berhormat sendiri pun boleh bagi maklumat saya yang cukup terpinci, insya-Allah kita akan buat. Isu dia bukan peniaga di pasar peruncit itu yang menaikkan harga, tapi oleh kerana bekalan yang sampai kepada mereka itu dah tinggi, menyebabkan mereka terpaksa naik. Kalau tidak, mana mereka nak dapat keuntungan. Jadi maknanya sudah tentulah bahawa bekalan itu daripada pemborong-pemborong besar yang mempunyai AP dan sebagainya, ini tindakan perlu dibuat terhadap mereka. InsyaAllah yang berhormat, sampai masanya kalau kita perlu ambil tindakan dan kita ambil tindakan. Dan yang pentingnya yang berhormat juga beri sokongan kepada usaha kita ini. Kerana kita tak mahu rakyat dihimpit oleh kerana manipulasi peniaga, sebahagian daripada peniaga-peniaga ini. We want to be fair everybody. Dia untung, rakyat pun untung. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan. Pokok Sena boleh bantu saya dalam konteks ini. Ya. Jadi dalam soal kerajaan untuk melaksanakan kawalan harga bagi barangan pengguna terpilih, semasa musim perayaan utama seperti Tahun Baru Cina, Pesta Keamatan, Hari Gawai, Hari Raya Puasa, Deepawali dan Christmas, langkah ini diambil bagi memastikan bahawa ketiga potensi permintaan meningkat secara penadak, harganya masih kekal berasaskan paras yang telah ditetapkan dan menghalang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menaikkan harga sesuka hati. Tuan Yang Pertua, ahli-ahli yang berhormat juga dipohon mengambil maklum bahawa Kementerian senantiasa melaksanakan penguatkuasaan secara tegas bagi memastikan tidak ada peniaga yang menaikkan harga barangan sewenang-wenangnya. Sebagai contohnya, di bawah skim kawalan harga musim perayaan sepanjang tahun 2012 sehingga Jun tahun 2013 sebanyak 275,462 pemeriksaan telah dijalankan di seluruh negara dan daripada jumlah tersebut 347 tindakan undang-undang telah diambil dengan nilai rampasan berjumlah RM35,087 Malaysia dan keseluruhan kompaun yang kita keluarkan adalah sebanyak RM40,060. Jadi selain usaha-usaha, maksud tadi pemeriksaan sentiasa kita buat. Selain usaha-usaha penguatkuasaan, Kementerian juga mengambil langkah-langkah proaktif bagi memastikan bekalan barangan sentiasa mencukupi dan harga barang-barang keperluan ditawarkan pada harga yang menasabah dan berpatutan. Anggota penguatkuasa dan pegawai pemantau harga Kementerian berada di semua peringkat dan lokasi perniagaan setiap hari bagi melakukan pemeriksaan dan pemantauan. Sekiranya didapati berlaku trend aliran harga yang meningkat bagi sesuatu barangan, maka usaha mengesan punca akan dilaksanakan segera dan disusuli dengan perbincangan bersama pihak pengeluar, macam yang Datuk Sena sebut tadi, dan Persatuan Perniagaan serta kementerian dan agensi yang berkaitan. Sekiranya ia berpunca daripada masalah bekalan, maka usaha akan diambil bagi meningkatkan bekalan. Sekiranya berpunca dari peniaga mengambil kesempatan menaikkan harga secara pencatutan atau dengan izin forfeitering, kementerian akan bertindak tegas mengenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan 2011. Kita akan gunakan ini.
Sehubungan dengan ini dan untuk makluman ahli yang berhormat, dari Januari 2012 hingga Jun 2013, sebanyak 1,530 tindakan undang-undang telah diambil dengan nilai rampasan berjumlah RM606,982 dan kompaun sebanyak RM183,740 telah dikeluarkan. We mean business dan kita cukup serius. Kompaun, tindakan undang-undang dan sebagainya. Dan kita mengharapkan peniaga pun kena kerjasama dengan kita supaya untung boleh untung tapi berpatutan. Jadi sebab itu kita kenakan tindakan undang-undang. Memang sibuk penguatkuasaan kita akhir-akhir ini. Pada 6 Julai yang lalu, Kementerian juga telah melaksanakan Ops Harga 2013. Ini apa yang disebut apa usaha kita. Ini yang kita buat. Kementerian telah melaksanakan Ops Harga 2013 sebagai langkah untuk menangani isu kenaikan harga barangan di seluruh negara. Tujuan operasi penguatkuasaan ini adalah bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan memanipulasi harga dan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasa Kementerian. Tindakan tegas akan diambil ke atas peniaga-peniaga yang melanggar peraturan. Seramai 1,845 anggota penguatkuasa telah digerakkan bagi mempertingkatkan pemeriksaan dan pemantauan ke atas semua premis perniagaan. Sejak Ops Harga 2013 yang dilancarkan baru ini, sebanyak 8,914 pemeriksaan telah dijalankan dan 21 tindak undang-undang telah diambil dengan nilai rampasan berjumlah RM3,767 dan kompaun sebanyak RM2,600 dikeluarkan ke atas peniaga kerana menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum serta gagal meletakkan tanda harga. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak media yang mewawarkan apa yang telah kita buat bagi menyedarkan peniaga-peniaga bahawa mereka juga ada peranan dalam konteks untuk nak mengawal harga ini. Saya nak bagi. Ya, sila. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Menteri. Saya ingin bertanya kepada pihak Menteri apakah langkah-langkah yang dibuat untuk mendidik rakyat ini tentang isu-isu kepenggunaan ini? Sebab saya dapati banyak, saya tahu memang ada banyak akta-akta yang terlibat dalam melindungi pengguna, tapi masalahnya penduduk rakyat tidak faham dan mereka selalu buat komplain tapi mereka tak rasa. Sebagai contoh paling mudah, Hire Purchase Act, Akta Sewa Beli. Kalau dilihat dalam akta tersebut, banyak peruntukan yang melindungi pengguna. Sebagai contoh, kalau kita beli kereta tu, kalau isi borang kosong pun salah, it's an offence. Tapi saya rasa tidak pernah ada satu pendakwaan pun dibuat di bawah akta tersebut. Begitu juga akta-akta lain. Jadi saya ingin mencadangkan supaya satu program yang tersusun dibuat untuk mendidik pengguna, termasuk dalam penggunaan hari. Sebagai contoh, untuk anak-anak muda, mereka komplain kepada ahli parlimen, kepada saya, dia kata mereka pakai prepaid, sebagai contoh. Prepaid, saya tak tahu adakah di bawah bidang kuasa kementerian ini. Dia kata banyak package yang dimukakan. Antara package-nya ialah kalau pakai prepaid ni, kita call 10 minit, 30 sen je. Tapi bila kita call, orang tak jawab, terus dah potong 30 sen. Jadi ini melibatkan isu penggunaan juga. Jadi saya nak tanyalah, adakah langkah-langkah yang tadi ambil untuk nak didik rakyat supaya dapat membantu kementerian ini? Ya. Terima kasih Menteri. Terima kasihlah Yang Berhormat Sepang, satu pendedahan yang saya akui memang berlakulah soal didikkan kita kepada penggunaan. Dan ini juga saya tekankan di kementerian untuk kita rombak balik soal nak memberi kesedaran kepada rakyat itu. Mereka harus dipahamkan, diyakinkan bahawa dia juga ada kuasa untuk nak menghalang kenaikan harga barang ini. InsyaAllah format baru ini akan kita lancarkan dan kita akan usahakan program-program penerangan ini. Dulu pun dah dibuat dah. Cuma kita macam sebut Yang Berhormat tadi, mungkin ada pendekatan baru sedikit, anak muda dan sebagainya. InsyaAllah kalau ada ruang besok, kita akan bawa pula program ini kepada kawasan Yang Berhormat sendiri di Sepang. Terima kasihlah pandang tadi.